Susulan fenomena garis badai yang melanda pantai barat Sabah, beberapa kawasan kini mengalami angin kencang. Itu paparan dari Sabah petang ini. Perinciannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Teruskan Rita. Baik, Sahih. Met Malaysia menjangkakan kawasan bertekanan rendah yang terbentuk akan meningkatkan intensitinya namun bergerak ke arah Vietnam. Ia dijangka berlarutan hingga 1 September namun bukan dalam bentuk ribut dahsyat seperti tular baru-baru ini. Kita tidak menjangkakan akan berlaku ribut putih dahsyat seperti mana yang tular baru-baru ini di media sosial. Dan kita menjangkakan akan berlaku ribut petir yang lebih panjang, iaitu dalam tempoh sehingga 1 September nantilah. Yang kita jangkakan pada hari ini keadaan cuaca masih juga boleh berlaku ribut petir tapi dalam skala yang lebih panjang lah berbanding sebelum ini. Kalau kita tengok berlaku ribut petir dengan intensiti yang lebih kuat lah. Itu angin kencang dengan hujan lebat berlaku sekali. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Berbahaya kepada bot kecil dan aktiviti sukan laut. Orang ramai dinasihat sentiasa peka maklumat cuaca semasa melalui Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2025 kini mencapai 95%. Timbalan Pengerusi 2 Jawatan Kuasa Induk Sambutan, Datuk Tan Lee Fat berkata, raptai penuh di dataran bandaraya berjalan lancar dengan penyertaan hampir semua kontingen. Jadual yang atur cara semua berjalan dengan lancar lah. Jadi hari ini saya amat berpuas hati lah dengan raptai penuh pada hari ini. Semua kontingen mungkin ada dalam 5 kontingen itulah mungkin tidak hadir dan mungkin akan dikeluarkan. Itu isu kecil lah. Aset-aset yang ada kira penuh lah. Saya amat berbanggalah dan berpuas hati dengan raptai penuh pada hari inilah. Beliau ditemui media selepas raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah di dataran bandaraya Kota Kinabalu. Acara kemuncak pada 31 Ogos dijangka meriah dengan perarakan lebih 120 kontingen, kawat senyap TLDM dan pertunjukan aset ATM. Sambutan dijangka menarik lebih 50,000 pengunjung. Sementara itu, Polis Sabah menugaskan lebih 300 pegawai dan anggota bagi memastikan kelancaran perbarisan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 31 Ogos ini. Ketua Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam SSC Datuk Abdul Fuad Abdul Malik berkata, anggota ditempatkan di sepanjang laluan perbarisan di Jalan Tun Fuad Stephens. Dianggarkan 300 lebih anggota daripada semua bahagian dan cawangan digerakkan untuk memastikan kelancaran dan juga kawalan keselamatan ketenteraman awam dalam keadaan yang aman dan tenteram. Datuk Abdul Fuad ditemui RTM dalam raptai penuh sambutan di dataran bandaraya Kota Kinabalu. Justru orang ramai dinasihatkan mematuhi arahan polis dan petugas keselamatan supaya sambutan berlangsung teratur, aman dan selamat. PDRM Sabah juga komited memastikan program berlangsung penuh semangat patriotisme tanpa sebarang insiden tidak diingini. Lebih 5,000 umat Islam di sekitar ibu negeri menyertai majlis tahlil, bacaan doa kesyukuran dan solat hajat sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah peringkat negeri 2025 yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman mengetuai majlis bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Majlis yang berlangsung di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu turut disertai barisan kepimpinan negeri termasuk Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya, Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kadzim M. Yahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung serta Menteri Kabinet Negeri.
Selepas bacaan Yasin dan tahlil, Tun Musa menunaikan solat Jumaat diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Suhaidi Kuanting. Mufti Negeri Datuk Bungsu Aziz Jaafar menyampaikan khutbah bertajuk Perpaduan Umat Tunjang Negara Merdeka. Program tahunan ini melambangkan kesyukuran rakyat Sabah atas keamanan, kemajuan dan keharmonian sejak pembentukan Malaysia. Nelayan Tawau kini didedahkan dengan teknologi digital melalui program Koh Nelayan. Seramai 28 penerima mendapat RM440,000 pembiayaan program Koh Nelayan selain pendedahan teknologi eSmart. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, aplikasi berasaskan satelit itu membantu nelayan mengesan lokasi ikan, sekaligus mengurangkan kos operasi dan meningkatkan pendapatan. Datuk Nizam berucap pada majlis penyerahan skim pembiayaan di bawah program peningkatan pendapatan nelayan dan keusahawanan Koh Nelayan Wilayah Tawau 2025 di Tawau. Program ini sebahagian agenda Sabah Maju Jaya bagi merangsang ekonomi luar bandar dan mengurangkan kemiskinan. Koh Nelayan yang ditubuhkan sejak 1981 bertanggungjawab memperkasa komuniti nelayan dengan kredit, latihan dan infrastruktur, kini diperkukuh dengan pendigitalan. Inisiatif ini dijangka memberi impak positif kepada ekonomi nelayan Tawau serta membuka peluang pekerjaan di luar bandar. 138,000 ikan jerung dan pari ditangkap setiap tahun oleh kapal Pukat Tunda di Sabah sehingga menimbulkan kebimbangan terhadap risiko kepupusan spesies tersebut disebabkan kadar pembiakan yang rendah. Justru Jabatan Perikanan Sabah menganjurkan bengkel pengurusan lestari jerung dan pari disempurna. Bengkel ini membuka ruang perbincangan antara jabatan dengan rakan NGO mengenai kaedah mengurangkan tangkapan selain usaha komuniti dan pemetaan kawasan jerung serta pari. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah, Datin Dr. Syuhada Mustafa, dalam ucapannya menegaskan jerung dan pari penting sebagai pemangsa tertinggi membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem marin. Antara langkah utama penutupan sementara perairan Kudat dari Mei hingga Oktober bagi melindungi kawasan pembiakan. Bengkel ini juga menjadi platform nelayan menyuarakan pandangan agar dasar perikanan lebih inklusif dan mampan diwujudkan. Lebih 85 peserta termasuk 65 nelayan menghadiri bengkel ini. Tanah perkuburan Islam baharu di Kampung Sim-Sim Sandakan dijangka dibuka tahun depan. Tapak seluas 0.65 hektar itu mampu menampung hampir 1,000 jenazah. Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie pun berkata, tanah perkuburan baharu itu akan memudahkan waris dalam urusan pengebumian. Ini punya usaha untuk tapak satu perkuburan yang baru. Hari ini ada saksi lah, ada bukti jugalah. Ini yang kita sudah tunaikan apa yang mereka minta. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pecah tanah perkuburan Islam Kampung Sim-Sim Sandakan. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Walter Kenson berkata, pihaknya akan memastikan susun atur tapak perkuburan dibuat secara optimum dengan kemudahan asas mencukupi. Akan bekerjasama dengan pihak-pihak terlibat khususnya pengurusan perkuburan dan juga adun di kawasan ini bagi memastikan susun atur dan juga perancangan bagi ruang yang ada ini dengan baik. Bukan mudah untuk kita dapatkan kawasan tanah perkuburan, khususnya di kawasan bandar ini. Namun demikian mungkin ini adalah satu langkah yang besar. Dan di pihak JAIS, khususnya di Majlis Agama Islam Sabah, tidak teragak-agak untuk memberikan kerjasama. Boleh dikatakan isu ataupun masalah telah kami atasi dan kerja-kerja sebenarnya telah mula dilakukan daripada kerja meratakan tempat tersebut. Mereka telah mula dan kerja dijangka. Kita buat sedaya upaya, kita bergantung juga kepada cuaca. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih, Rita.